Denny boleh This call is now being recorded. Denny boleh off Denny mic boleh off mic eh? Okay, thank you Denny. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulakan, mari kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Denny, saya harap kamu dah tahu kita akan sentuh tajuk menyemai kasih menuai sayang untuk hari ini. Okay, ini adalah tajuk yang kita dah selesai. Tapi saya tak pernah lagi buat kelas perbincangan. Jadi kita kena buat perbincangan lah untuk kali ini ya. Supaya kamu boleh review semula apa yang telah kita belajar dan pastikan nota kamu lengkap lah berdasarkan penyampaian saya hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan. Okey, menyemai kasih menuai sayang ni adalah tajuk yang berada di bawah bidang akhlak. Bidang akhlak. Bila akhlak, selalu kita cakap pasal adab lah. Okey? So, bila kita cakap pasal menyemai kasih menuai sayang, sebenarnya tajuk ini adalah tajuk adab berkasih sayang. Okey, tajuk ini adalah tajuk adab berkasih sayang. Jadi, dalam sukatan, dia cantikkan tajuk ni. Jadi, dia sebut menyemai kasih menuai sayang. Sebabnya kasih tu perlu diberi dulu. Nabi kata man la yurham la yarham. Siapa yang tak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi konsep dia kasih sayang kita ni, kasih tu kita kena beri dulu. Barulah kita dapat sayang. Itu yang dimaksudkan dengan menyemai kasih menuai sayang. Jadi daripada tajuk ni kita patut tahu bahawa kasih sayang itu bukan hubungan sahala. Dia adalah dua hala ataupun dua-dua pihak yang dimulakan dengan pemberi dan ada penerima. So, jika kita memberi kasih, maka kita akan menerima sayang. Itu konsep dia yang sebetulnya. Okey, jadi saya go through buku teks ya, sebab buku teks tulisan Jawi kan. Jadi kita nak kena sentuh juga tulisan Jawi . So, maksud kasih sayang. Subtopik yang pertama, maksud kasih sayang. Subtopik yang kedua, dalil nakli dalil Al-Quran yang di mana Allah sebut tentang kasih sayang dalam surah mana. Nanti kita tengok dekat nota. Kemudian subtopik yang ketiga, sifat kasih sayang. Dalam buku teks, sifat kasih sayang Rasulullah SAW digambarkan, dihuraikan dalam satu sajak ni. Sajak pada muka surat 192. Okay, boleh ya Denny? Denny kalau rasa nak menyampuk, Denny tahan je saya sebab saya kejar masa. Angkat tangan, guna raise your hand, gambar tapak tangan dekat bawah tu ataupun awak buka je mic Denny Okay, seterusnya subtopik yang keempat, kita ada sifat kasih sayang yang diredai Allah dan sifat kasih sayang yang dimurkai Allah. Okay, ni di bawah tajuk yang sama Dia ada dua anak 6.64 ni subtajuk yang keempat, kita ada dua anak. So lebih kurang macam ni lah, 4, 1, 4, 4, 2. Okey, kemudian kita ada subtajuk yang kelima, hubungan kasih sayang dengan iman. So kalau awak belajar sains kan, relatifnya kan, ataupun bila awak dapat kasih sayang, bila awak berkasih sayang, apa kesannya kepada iman. So, pas belajar subtajuk ni, kita akan faham bahawa kasih sayang dan iman adalah sesuatu yang berkait rapat. Jika kita tidak ada sifat kasih sayang, bermaksud kita tidak beriman. Jadi, subtajuk yang kelima. Kemudian, subtajuk yang keenam, kita ada tuntutan berkasih sayang kepada siapa? Kepada siapa yang patut kita, yang kita dituntut untuk berkasih sayang? Kepada siapa? Ada pihak-pihak tertentu yang kita tak boleh
nafikan, dan kita tak boleh berkasih sayang dengan selain daripada yang telah dituntut ni. Okey untuk subtopik yang ke-6. Kemudian subtajuk yang ke-7, cara menyuburkan kasih sayang. Cara menyuburkan sifat kasih sayang yang diredai Allah. Dan kita ada subtajuk yang terakhir, hikmah sifat kasih sayang dalam kehidupan. Hikmah ataupun kita selalu sebut dalam bahasa harian kita, kita sebut kelebihan. Okey, apa maksud hikmah? Kelebihan. Bila sebut kelebihan, faedah, kebaikan, manfaat. Kalau soalan guna istilah-istilah ni, faedah, kebaikan, manfaat ni, maksudnya dia tanya tentang subtajuk hikmah. Okey, boleh ya dia ni Okey, seterusnya kita ada latihan Okey, jadi apa-apa pun kita dah review buku teks ni, kemudian kita balik kepada nota saya yang saya dah sediakan. Okey, tengok nota saya sini. Okey. Okey, menyemai kasih menuai sayang. Okey, saya dah sediakan subtajuk 1, 2 sampai 8. Okey? 8. Okey, refer balik dalam grup WhatsApp tu, ambil semula nota tu, nak mudah salin ataupun print. Dan di bawah ataupun di bahagian akhir modul tu, saya dah sediakan soalan latihan yang perlu kamu jawab. Skor markah penuh ialah 10 markah. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 4, 10. Markah penuh untuk latihan ni adalah 10 markah. Okey, jadi kita pergi kepada subtajuk yang pertama. Saya harap Denny dah buka nota, sebab nota yang saya share dengan kamu, nota yang tak lengkap, betul tak? Nota yang perlu kamu isi tempat kosong. Jadi boleh tengok di sini, maksud kasih sayang dari sudut bahasa dan istilah. Bahasa kasih sayang ataupun istilah lain dia mahabbah. Saya tak tulis dalam nota kamu tu. Saja saya tak tulis sebabnya saya nak suruh kamu catat sendiri. Okey, katalah soalan dia tak guna istilah kasih sayang. Soalan dia guna istilah mahabbah. Jadi sebenarnya mahabbah dan kasih sayang adalah tajuk yang sama. Okey, ni ejaan bahasa Arab dia. Mahabbah ataupun cinta kasih sayang. Okey, hubbun. Dalam bahasa Arab, hubbun disebut cinta. Mahabbah disebut kasih sayang. Jadi, kasih sayang, istilah lain yang perlu kamu kenal ialah istilah mahabbah ni. Mahabbah. Okey, takut kalau soalan guna istilah mahabbah, tak guna istilah kasih sayang. Nanti kamu keliru. Okey, jadi mari kita tengok maksud mahabbah dari sudut bahasa, cinta, kasih, sayang dan kecenderungan diri. So, mahabbah ada 3. Pertama apa? Cinta, kasih dan ada 4 Mahabbah ada 4 unsur Cinta, kasih, sayang dan kecenderungan diri. Ada 4 unsur kasih sayang. Itu dari sudut bahasa. Okey? Dari sudut istilah, kecenderungan diri. Okey? Kecenderungan diri. Apa maksud kecenderungan diri? Kecenderungan diri itu ialah sesuatu yang roh kamu serasi dengannya. Bila kamu rasa roh kamu serasi, maksudnya diri kamu cenderunglah terhadap sesuatu tu. Okey, apabila kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik, maka itu yang disebut kasih sayang ataupun mahabbah. Maksud mahabbah dari sudut istilah. Okey? Okey, saya dah tanda ni. Saya tanda apa ni yang biru-biru ni? Yang biru-biru ni apa? Yang biru-biru ni adalah jawapan yang perlu kamu isi tempat kosong pada nota. Saya dah tanda. Okey, jadi sekali lagi saya ulang. Maksud mahabbah ataupun maksud kasih sayang dari sudut istilah ialah kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik. Kecenderungan diri tu sebenarnya adalah fitrah. Kan kita selalu takjub dengan orang baik kan. Baiknya orang tu. Sebenarnya baik itu adalah fitrah.
Semua orang baik sebenarnya. Macam tu. Kita patut pelik kalau seseorang tu melakukan kejahatan ataupun keburukan akhlak. Sebab itulah yang tidak fitrah. Ya. Jadi sesuatu yang baik dalam diri seseorang tu sebenarnya Allah dah letak siap-siap dalam diri kita. Yang tu yang dipanggil fitrah. Allah dah bagi siap-siap. Tanpa perlu kita usaha. Okey. Okey. Jadi dalil nakli kasih sayang dalam buku teks ada 3 dalil nakli iaitu dalil dari Al-Quran dan hadis Ada 3 aspek yang disebut serba sedikit lah serba sedikit sebabnya ada banyak lagi ayat yang Allah sentuh tapi yang dalam buku teks kita ada 3 Pertama ialah dalil Al-Quran dari surah Al-Maidah ayat 13. Okey. Lengkapkanlah Surah Al-Maidah ayat 13. Mana dalilnya? Yang ni. Allah berfirman sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Okey. Kemudian hadis yang bermaksud tidak sempurna iman. Nabi kata, seseorang kamu hingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi diri sendiri. So, kalau kita seorang yang beriman, sebenarnya kita sayang pada saudara seiman kita, macam mana kita sayang pada diri kita. So ni di mana sumber dalil ni? Hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Kemudian Allah berfirman, Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Orang yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir tapi dalam masa yang sama berkasih sayang sesama sendiri. Iaitu berkasih sayang sesama umat Islam. So di sini Allah sebut tentang sifat orang-orang yang bersama dengan Nabi. Apakah sifat orang-orang yang bersama dengan Nabi? Mereka mengasihi saudara seiman dalam masa yang sama, tegas terhadap orang kafir. Okey? Okey. Jadi ini adalah sumber dari ayat 29 surah Al-Fatah. Jadi nanti Danny tengok ni nanti salin balik jawapan Okey. Sifat kasih sayang Rasulullah SAW ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ini semua 8 sifat kasih sayang Rasulullah ni diambil dari sajak ni tadi. Ni yang ni. Okey? Sajak ni kita kena kita kena elaborate sendiri sajak ni untuk kita keluarkan sifat kasih sayang Rasulullah. So sifat kasih sayang Rasulullah ada yang saya dah senaraikan di sini. Macam mana nak cari jawapan-jawapan tempat kosong ni? Macam mana nak cari jawapan-jawapan tempat kosong ni? Ni Macam mana nak cari? Rujuk sajak ni. Tapi tak apalah hari ni saya dah tunjuk jawapan ni. Salin je lah dia ni. Okey, jadi kita baca sekali lalu dengan pantas sebab kita nak tengok latihan lepas ni. Nak tengok latihan dan cara menjawab. Okey, kita baca sekali lalu Okey, apa sifat kasih sayang Rasulullah yang pertama? Mencintai isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Mencintai itu dalam erti kata walaupun sudah ada isteri lain, Nabi masih mengingati, menyimpan kenangan dan dalam sanubari baginda, Sayyidatina Khadijah lah wanita yang paling baginda cintai walaupun Sayyidatina Khadijah wafat awal tapi Nabi tak pernah perasaan cinta Nabi pada Sayyidatina Khadijah tidak pernah hilang, malah sentiasa subur walaupun ada isteri lain. Macam itulah sifat kasih sayang Rasulullah. So lelaki yang baik ni sebenarnya lelaki yang mencintai isterinya dengan penuh ikhlas. Okey. Kemudian apa lagi sifat kasih sayang Nabi? Memudahkan isteri. Contoh, membantu urusan rumah tangga ataupun menjahit sendiri pakaian baginda yang koyak. Kemudian, apa lagi bentuk-bentuk sifat kasih sayang Nabi? Nabi ialah seorang atuk yang mengucup cucu. Mengucup cucu. Nampak cucu je gomol. Nampak cucu je cium. Nampak cucu je agah. Itulah sifat orang yang penuh kasih sayang. Okey, seterusnya. Menegur sahabat yang tidak menunjukkan pelakuan kasih sayang. Ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Bila sahabat tu tengok Nabi layan cucu manja sangat,
Dia pun cakap, dia tak pernah layan anak dia macam tu. Sahabat tu cakap. Jadi keluarlah hadis ni daripada mulut Nabi. Nabi kata, man la yarhamu, la yurham. Yang ni Nabi kata apa? Sorry, sekejap Okay. Keluarlah ayat ni. Man la yarhamu la yurham. Nabi kata kat sahabat tu. Kenapa tak pernah buat anak? Kenapa tak pernah layan anak manja-manja? Macam tu lah lebih kurang ayat kita kan. Kenapa tak pernah manjakan anak? Manjakanlah anak. Kerana sesungguhnya man la yarhamu la yurham. Nabi kata. Kerana siapa yang tidak menunjukkan kasih sayang tidak akan disayangi. Dan siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. So di sini kita faham kasih sayang adalah perlakuan yang perlu ditunjukkan. Ada orang kata, saya sayang tapi saya ego nak tunjuk. Salah Salah. Konsep tu Nabi tak ajar. Berkasih sayang perlu dibuktikan dengan perlakuan. Tapi pada orang-orang tertentu saja Macam mana kita nak tahu siapa yang patut kita tunjukkan perlakuan kasih sayang? Kita akan belajar pada tajuk tuntutan berkasih sayang sekejap lagi Okey. Kemudian Rasulullah mengamalkan budaya kunjung mengunjungi dan menghormati ahli masyarakat. Kemudian, ini antara contoh bentuk kasih sayang Rasulullah kepada masyarakat. Mengunjungi dan menghormati orang lain ataupun menghormati jiran-jiran, semualah yang dalam masyarakat. Kemudian seterusnya, Rasulullah sangat mencintai umat. Kenapa? Apa bukti Rasulullah sangat mencintai umat? Nabi sering mendoakan umat sehingga tidak sabar ingin memberikan syafaat kepada umat di akhirat kelak. Kalau kamu pernah dengar hadis, Nabi akan terjenguk-jenguk nanti di padang mahsyar. Nabi akan terjenguk, mana umat aku? Terjenguk-jenguk cari umat baginda sebab baginda tak sabar nak bagi syafaat. Macam mana Nabi nak recognize? Macam mana Nabi nak cam yang mana satu umat baginda? Nabi cam melalui wajah anggota wuduk yang bersinar-sinar Jadi insya-Allah siapa yang tak tinggal solat kat atas muka bumi ni, insya-Allah nanti Nabi kenal dia dari jauh berdasarkan pancaran wajah cahaya mereka pada anggota wuduk semasa di padang mahsyar. Bila nak Rasulullah recognize dia, cepat-cepat Rasulullah tarik dan Rasulullah bagi syafaat. Apa maksud syafaat? Syafaat yang Rasulullah bagi dekat padang mahsyar nanti ialah syafaat di mana kita tak payah beratur ramai-ramai, panjang-panjang, bersesak-sesak, mandi dalam lautan peluh dan nanah manusia. Tapi sebab Rasulullah kenal kita, dia cepat tarik kita. Lepas tu dia bagi syafaat pada kita. Jadi kita dapat beratur cepat sikit lah nak melintas titian sirat tu. Sebab tu kita kena kejar syafaat Rasulullah. Macam mana cara nak kejar syafaat Rasulullah? Cara nak kejar syafaat Rasulullah mestilah rajin berselawat kepada baginda sepanjang hidup. Paling kurang 100 kali selawat sehari. InsyaAllah Rasulullah kenal. Kalau Rasulullah kenal, insyaAllah lah. Padang mahsyar besok, the moment Rasulullah nampak kita, Rasulullah terus cam kita. Sebab, ni orang ni dulu selalu selawat kat aku ni. Yang kita selawat kat baginda dekat dunia ni, Rasulullah dengar kat sana. Kat alam sana. Okey. Seterusnya, sangat menyayangi binatang. Nabi sayang orang, sayang isteri, sayang anak, sayang cucu, sayang ahli masyarakat dan sayang binatang. So maksudnya Nabi ni seorang insan yang sangat berkasih sayang. Dan macam mana yang saya cakap tadi, kasih sayang perlu diberi. Jadi Rasulullah ni memang pemurah dengan kasih sayang. Menyayangi binatang dan memandang tinggi sahabat yang memelihara kucing. Nabi ada sahabat kesayangan baginda digelar Abu Hurairah kan. Apa maksud Abu Hurairah? Si bapak kucing. Kenapa digelar si bapak kucing? Sebab Abu Hurairah ni banyak kucing dia bela jadi Nabi pun terhibur dengan kecintaan Abu Hurairah kegairahan Abu Hurairah kepada kucing tu. Nabi terhibur dengan sifatnya tu. Jadi Nabi gelar dia Abu Hurairah sambil bergurau-gurau manja dengan sahabat. Okey, seterusnya yang last, adil dalam menyayangi anak-anak dan tidak pilih kasih. Okey, seterusnya sifat yang keempat. Okey, sifat kasih sayang tadi kita ada dua yang diredai dan yang dimurkai. So tengok kat sini apa sifat-sifat kasih sayang diredai Allah dan apa contoh-contohnya? Mendahulukan perintah Allah,
menegur perbuatan mungkar untuk Allah dan Rasul, ya. Mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat, mentaati ibu bapa, mengasihi adik-beradik, menziarahi sanak saudara dan memenuhi undangan. Memenuhi undangan ni kita patut ambil berat lah, ya. Masa raya kita pergilah rumah dia. Sekarang tak boleh pergi berkunjung kan. Dan kalau dia ada buat kenduri, kita kena datang. Ya, itu yang maksud memenuhi undangan. Bila dia jemput, kita kena datang. Jemput ke rumah ya, ada jamuan makan-makan, buat doa selamat ringan-ringan. Sebab apa? Sebab dapat menantu contoh. Pergi, jangan tak pergi. Jangan tak tengok, tak tunjuk muka. Ataupun jemput datang rumah ya, saya nak akikah anak saya. Datang, jangan tak datang. Ya. Itu sebenarnya tanggungjawab kita, ya, menziarahi. Okey. Kemudian menyayangi saudara seagama ataupun saudara seiman. Apa maksud saudara seiman? Yang sama iman, yang berkongsi iman dengan kita, iaitu orang Islam. So semua orang Islam datang muka bumi ni sebenarnya saudara kita ataupun kita panggil saudara seiman. Okey, tengok contoh kat sini, boleh tengoklah kat sini. Nanti masa ambil nota bila tengok dekat YouTube, kamu pause lah, ya. Pause video tu, lepas tu catik nota. Okay. Bila dah habis satu-satu isi tu, dah ambil isi semua, play semula, lepas tu sambung tengok video. Begitulah cara ambil nota, ya. Sebab saya tak naklah bagi bulat-bulat, ya. Yang saya bagi bulat-bulat pun tak salin, kan. Jadi usaha sikit, ya. Usaha sikit, tengok, rujuk dalam YouTube dan dapatkan jawapan dari dalam YouTube. Okay, kemudian contoh-contoh yang dimurkai Allah, cinta melampaui batas syarak. Kat mana keadaan ni biasa kita jumpa? Pada cinta antara lelaki dan perempuan ajnabi. Apa maksud ajnabi? Nak kena kenal. Ajnabi ni apa? Asing lah. Ya, tiada hubungan darah. Ya, awak boleh kahwin dengan dia. Ini yang dimasukkan ajnabi, asing. So, ajnabi tak boleh bercinta. Faham? Ya, itu yang dikatakan cinta melampaui batas syarak, iaitu cinta antara lelaki dengan perempuan ajnabi sehingga mendorong perbuatan zina. Ini adalah cinta yang dimurkai Allah. Kasih sayang yang Allah marah ataupun Allah murka jika kita berkasih sayang bentuk ini. Kemudian kasih sayang demi kepentingan kebendaan, cinta kerana rupa paras, harta benda dan pangkat. Dia ada, baru kita sayang dia. Dia tak ada, kita tinggal dia. Macam kain buruk. Ini adalah cinta yang dimurkai Allah. Kemudian sayang secara berlebihan. Ya. Mengutamakan rakan lebih daripada apa ni. Contoh sayang berlebihan. Ya. Mak suruh pergi kedai beli santan. Kan? Lepas tu kawan call ajak pergi minum kat kedai mamak. Pup, hilang pergi kedai mamak. Tak pergi beli santan. Itu yang antara contoh-contoh mengutamakan rakan lebih dari ibu bapa. Ini adalah sesuatu yang dimurkai Allah, tak boleh buat. Okay, kemudian hubungan kasih sayang dengan iman. Okay, boleh tengok sini. Kasih sayang berkait dengan iman apabila perasaan menyayangi dirangka semata-mata kerana Allah. Ya, bukan atas dasar nafsu ataupun kemahuan peribadi. Okay? Kemudian apa lagi hubungan kasih sayang dengan iman? Okay, apabila kita sayang saudara seiman kita, jika berlaku perbuatan menyalahi syarak, kita tidak boleh membenci saudara iman kita tu. Kita kena benci perbuatan tersebut, bukan membenci pelakunya. Okay? Kemudian hadis, hubungan antara iman dengan kasih sayang. Nabi kata, sesiapa yang mencintai kerana Allah, ya, mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah. Contoh menghalang pemberian kerana Allah apa? Nampak kawan tu nak ambil dadah, kita pun halang lah. Itulah contoh menghalang pemberian kerana Allah. Maka sesungguhnya sempurnalah iman kita. Kena buat ni. 1, mencintai kerana Allah. 2, membenci kerana Allah. 3, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah. Maka inilah perlakuan kasih sayang yang dapat menyempurnakan iman. Okey, seterusnya subtajuk yang ke-6, tuntutan berkasih sayang, sayang kepada Allah, apa huraian dia. So inilah dia subtajuk ke-6 ni, inilah dia orang-orangnya ataupun pihak-pihaknya yang kita perlu berkasih sayang. 3 pihak ini saja. Maaf, 5 pihak ini saja.
Pertama siapa? Sayang kepada Allah. Kedua siapa? Sayang kepada Rasulullah. Sorry dia lag sekejap. Okay, kemudian ketiga sayang kepada ibu ayah. Keempat sayang kepada saudara seiman. Yang kelima sayang kepada flora dan fauna. 5 pihak ini saja yang kita boleh berkasih sayang. Selain 5 pihak ni tak boleh. Okey? Okey, jadi kita pergi kepada satu demi satu. Sayang kepada Allah. Uraiannya ialah kerana Allah memberi rahmat. Lepas tu apa lagi bentuk nikmat Allah bagi kat kita? Iman, kesempurnaan tubuh badan, kesihatan dan dikelilingi orang tersayang. Kemudian sayang kepada Rasulullah. Kenapa kita kena sayang kepada Rasulullah? Kerana jasa Rasulullah atas usaha keras jerih payah baginda, maka kita terima Islam pada hari ini. Kalau Nabi tak bersusah payah berdakwah dulu, hari ini mungkin kita Hindu. Hari ini mungkin kita Buddha. Na'uzubillahi min zalik. Ya, kerana Rasulullah bersusah payah berdakwahlah Islam sampai ke tempat kita hari ini. Jadi betapa proses dakwah itu Rasulullah menanggung banyak ujian. Kemudian kita pun nak harapkan syafaat baginda di hari akhirat nanti. Maka kenapa kita tak nak sayang kepada Rasulullah? Orang yang tak sayang kepada Rasulullah tu akan tersingkirlah dari menerima syafaat. Macam mana nak tunjuk sayang kepada Rasulullah? Dengar perintah Allah, tinggalkan larangan Allah dan juga selawat. Selawat tak buat, tak sayang. Okay? Kalau kita tak selawat kat Rasulullah, kita tak sayang Rasulullah. Tu saja. Selawat minimum 100 kali sehari. Ya? Ada nak cakap apa-apa? Okay. Saya teruskan Nanti apa-apa awak type dekat chat dekat in call messages Okay, kemudian sayang kepada semua orang Islam. Okay, kenapa kita kena sayang orang Islam? Sebab orang Islam adalah saudara satu akidah dengan kita. Kemudian apabila kita berada di bawah komuniti Muslim, kita akan lebih selamat dan selesa berbanding apabila kita berada di komuniti kafir kan. Kalau kita ada kejiranan kita tu ramai orang Cina, kita selesa tak? Tak selesa. Jadi kenapa kita nak bergaduh dengan saudara seiman kita? Baik kita hargai. Kemudian pada masa yang sama, mengasihi orang bukan Islam juga dituntut. Dituntut orang Islam yang orang bukan Islam yang menghormati kita kerana kehadiran mereka membuka ruang dakwah dan kebajikan untuk menyemai pahala. Ni jangan lupalah jangan kita kata kita kena sayang saudara seiman kita tapi kita lupa pada kita lupa pada ahli masyarakat kita yang bukan Islam tak boleh. Menyayangi mereka juga adalah sesuatu yang dituntut kerana mereka adalah ruang dakwah. Bila kita ada peluang berdakwah mereka, kita sebenarnya menyemai pahala. Okey. Sayang kepada flora dan fauna ni apa sebenarnya? Sayanglah kepada alam sekitar. Ya. Flora apa flora? Flora tumbuh-tumbuhan. Okey, flora. Tumbuh-tumbuhan. Saya tulis English boleh tak? Cepat sikit. Plants. Tumbuh-tumbuhan. Fauna apa fauna? Fauna binatang. Ya. Binatang. Okey, jadi sebenarnya tumbuhan dan binatang ni rujuk kepada alam sekitar lah sebenarnya. Ya. Persekitaran kita, bumi kita, kehijauan alam kita, semua tu merangkumi semualah flora dan fauna. Jadi, kenapa kita kena sayang kat flora dan fauna? Kerana flora mengindahkan dan menceriakan kehidupan hijaunya alam. Fauna pula mengekalkan keseimbangan ekosistem. Ya. Dan flora dan fauna ni sebenarnya membekalkan sumber makanan halal dan berfaedah untuk kesihatan bagi semua manusia. Okay, cara menyuburkan kasih sayang yang diredai Allah. Okay, boleh bacalah sekali lalu kat sini. Kemudian boleh tengok dekat sini. Yang biru-biru ni semuanya adalah jawapan pada tempat kosong yang perlu awak isi dalam nota. Kemudian kita ada kelebihan sifat kasih sayang dalam kehidupan ada 2 kat sini. Boleh goreng sendiri sebenarnya. Tapi kita tengok sikit kat sini. Mana satu huraian, mana satu isi, mana satu huraian. Okay, kelebihan sifat kasih sayang dalam kehidupan memenuhi tuntutan agama kerana dalam pada kita dituntut mencintai Allah dan Rasul melebihi yang lain. Islam mengajar kita saling berkasih sayang di muka bumi ini. So mana isi yang ni memenuhi tuntutan agama. Apa kelebihan bersifat apa kelebihan kasih sayang dalam kehidupan? Memenuhi tuntutan agama. Okey, huraiannya mana yang ni? Kerana ada kita
dituntut mencintai Allah dan Rasul melebihi yang lain, kita masih diajar untuk saling berkasih sayang di muka bumi. Okey, seterusnya yang kedua, meraihkan perasaan cinta manusia mengikut. Oh, sorry, nak tukar pen. Nanti keliru. Okey, isi warna kuning. Meraihkan perasaan cinta manusia mengikut bimbingan Islam. Tu isi. So huraian dia yang mana? Yang ni. Sebagai contoh, bila sebut contoh dia terus jadi huraian lah. Sebagai contoh, kita tidak dilarang mencintai harta, tetapi kita diperintahkan mencari harta dari sumber yang halal dan menggunakannya di jalan yang benar. Okey? Boleh nampak ya kat mana isi dengan huraian saya dah tunjuk tadi. Okay, saya padam, saya takut nanti awak confuse dengan jawapan tempat kosong. Okey, mari kita tengok latihan. Okey, mari kita tengok di mana kehendak soalan. Okey, kat mana kehendak soalan nombor 1? Apakah pengertian kasih sayang? So, kehendak soalan adalah yang ni. Pengertian kasih sayang. Okey, yang kedua, terangkan 2 cara menyuburkan kasih sayang yang diredai Allah. So, yang mana kehendak soalan? 2 cara. Jangan tinggal 2 ni. 2 cara menyuburkan kasih sayang yang diredai Allah. Itu kehendak soalan. Kemudian yang ketiga, perasaan kasih sayang merupakan anugerah Allah SWT yang bernilai kepada manusia. Bagaimana cara anda menunjukkan rasa kasih sayang terhadap keluarga anda? So, mana kehendak soalan kat sini? Yang ini kehendak soalan ya. Cara anda menunjukkan rasa kasih sayang terhadap keluarga anda. Okey. So, mari kita tengok skema jawapan. Okey, skema jawapan ni saya pamer macam ni. Saya alih laju-laju ni. Nanti awak nak tengok, awak pause ya. Awak pause kat video YouTube ya. Okey, mari kita tengok pengertian. So, tadi saya dah highlight kat mana kehendak soalan kan? Yang kuning ni kan? Okey, highlight kuning ni semua transfer masuk dalam jawapan. Okey. Jawapan kelas saya minta jangan awak jawab dalam dekat bawah ni conteng-conteng. Jangan. Awak transfer dalam buku nota, jawab elok-elok dalam satu muka surat bentuk macam ni. Ni. Kehendak soalan ni mana? Ni. Okey, jawapan dia mana? Ni. Soalan nombor 2 pun macam tu. Ni, macam ni bentuk kehendak soalan yang perlu ditulis. Kemudian jawapan dia mana? Ni. Bentuk macam ni. Saya tak nak awak conteng-conteng dekat sini. Conteng-conteng lepas tu tak berfokus. Awak tak, jawapan awak kadang-kadang apa yang soalan tak minta, kehendak soalan kan? Maksudnya yang dia minta lah. Apa yang soalan tak minta awak tulis. Contohnya pengertian kasih sayang. Bila sebut pengertian kasih sayang, terus je bagi pengertian istilah. Ya, perlu tak lagi bagi pengertian bahasa? Tak perlu. Terus bagi pengertian istilah. 2 markah ni maksud pengertian istilah. Kecuali dia sebut, apakah pengertian kasih sayang dari sudut bahasa? Baru bagi maksud bahasa. Tapi kalau dia tak sebut, kena bagi pengertian kasih sayang dari sudut istilah. Ya? Okey? Saya harap boleh faham tu. Okey, jadi boleh tengok dekat sini bentuk jawapan. Okey? Pengertian kasih sayang, apa jawapannya? Kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik. Okey, 2 cara yang diredai oleh Allah untuk menyuburkan kasih sayang. Sat tajuk nombor berapa tadi? Sat tajuk nombor berapa? Nombor 4. Ni dia. Cara menyuburkan kasih sayang yang diredai Allah. Ambil yang ni. Sat tajuk nombor, maaf. Sat tajuk nombor berapa tadi? Nombor 7 kan? Ni, ambil yang ni. Ambil yang ni. Okey? Sekejap Patah balik soalan tadi mana? Hilang dah. Oops. Skema saya tadi mana? Okey, ni skema. Okey, skema kat sini. Okey. Yang ni saya ambil dekat tuntutan ni Tuntutan ni. Jadi, saya dah tertukar lah ni. Yang ni jangan ambil Ambil yang ni tadi. Yang ni. Yang ni Yang ini ambil. Untuk cara menyuburkan kasih sayang yang diredai Allah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan kebat nombor 3. Okey. So, mana kehendak soalan tadi? Kita dah tanda kan? Cara anda
cara anda menunjukkan rasa kasih sayang terhadap keluarga. So, awak pun mula kehendak awak dari awak pun mula jawapan awak dari kehendak soalan ya. Mana kehendak soalan tadi yang ni? Cara saya menunjukkan rasa kasih sayang terhadap keluarga ialah. Ni kehendak soalan ni. Okey. Kemudian awak pun mula dengan ambil isi. Okey, awak pun ambil isi. Macam mana isi? Berbakti kepada ibu bapa sepanjang hidup mereka. So ini isi. Okey. Di mana saya nak cari huraian bila awak mulakan dengan kabus. Mana kabus kat sini? Sini kerana. Okey. Bila awak dah guna kabus ni, saya terus anggap ni huraian. Kerana ibu bapa merupakan insan mulia yang telah banyak berkorban demi anak-anak. Okey, huraian lengkap mana? Huraian lengkap. Selain itu, ada penanda wacana, dia terus jadi huraian lengkap. Selain itu, saya mesti membina hubungan yang baik di antara adik-beradik. Nampak? Tadi kita berbakti kepada ibu bapa, kemudian kita kena membina hubungan baik dengan adik-beradik. Sebab dia nak ahli keluarga kan? Selain itu, saya mesti membina hubungan yang baik di antara adik-beradik demi memenuhi tuntutan berkasih sayang yang diperintahkan oleh Allah. Nampak? Nampak? Ini isi, ini huraian. Yang purple ni huraian lengkap. Okey, kemudian kesimpulan. Kesimpulan nak ambil warna apa pula? Warna kelabu lah. Okey, kesimpulannya. Berkasih sayang sesama ahli keluarga merupakan sumber pahala yang boleh menjana keberkatan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tamatkan dengan tuntas. Bila awak bagi kesimpulan bermaksud awak menamatkan jawapan awak dengan tuntasnya. Okey, boleh? Boleh faham? Okey, saya dah selesai terang tentang cara menjawab soalan latihan. Apa pun saya nak tunjuk macam mana cara kita nak draft jawapan. Okey, buatlah bentuk macam ni. Cuba buat bentuk macam ni. Biar nampak. Tadi kehendak soalan awak letak atas ni. Cara menunjukkan kasih sayang terhadap keluarga. Lepas tu baru awak draft. Draft ikut kategori. Isi apa? Huraian apa? Huraian lengkap apa? Kesimpulan apa? So draft lah ikut kategori. So bila dah letak semua pagar-pagar ni, bila dah letak pagar ni barulah fikir isi dalam ni. Nak fikir isi dalam ni bila awak dah letak pagar dia. Ya? Okey. So bolehlah tengok kat sini dengan clearnya. Ya, apa isi? Berbakti kepada ibu bapa sepanjang hidup. Kenapa berbakti ni? Cara tadi. Soalan minta apa? Soalan minta cara saya menunjukkan kasih sayang. So tadi kan dah bincang kan? Menunjukkan kasih sayang mesti dengan perlakuan. So perlakuan kita di sini apa? Berbakti. Berbakti kepada ibu bapa dulu. Kemudian barulah kita bagi huraian. Kerana ibu bapa adalah insan mulia. Kalau nak cerita pasal ibu bapa meninggal ke apa, tak apalah ceritalah. Ya, tapi ceritalah berbakti kepada ibu bapa dengan apa? Dengan mendoakan mereka ataupun sedekahkan Yasin kepada mereka. Macam tu kan? Masuklah dalam huraian. Ni kalau nak cerita pasal ibu bapa yang dah meninggal Okey, kemudian huraian, lepas tu huraian lengkap dah sentuh ibu bapa, huraian lengkap tadi sentuhlah adik-beradik. Selain itu, kita hendaklah membina hubungan yang baik di antara adik-beradik demi memenuhi tuntutan berkasih sayang. Sebab Allah tuntutkan tadi, berkasih sayang kepada ibu bapa, berkasih sayang kepada ahli keluarga, adalah dituntut kan? Okey. Seterusnya kesimpulan. Kesimpulan, macam mana nak mula? Terus je, bagi je rumusan. Awak terus je simpulkan balik semula. Berkasih sayang sesama ahli keluarga, sumber pahala. So, explainlah sikit sumber pahala macam mana yang boleh menjana keberkatan dan kebahagiaan hidup. Okey Denny, dah 9.30. Saya dah selesai terang latihan. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak Denny? Tak ada ya? Okay, tapi apa yang saya sampaikan hari ni faham tak? Tak apa. Kalau ada apa-apa. Takut awak ada cakap something tapi saya tak dengar. Okay, kalau ada apa-apa awak text saya ya.
Okey Dennis. Boleh kita tamatkan di sini? Boleh. Okey. Jadi mari kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey Dennis, selamat jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.